Perpaduan etnik yang sentiasa menjadi agenda dalam pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada puluhan kumpulan etnik, antaranya ialah Melayu, India, Cina, Kadazan Dusun dan sebagainya. Kewujudan pelbagai budaya di Malaysia telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara harmoni dalam kepelbagaian. Pakaian tradisional. Terdapat dua pakaian tradisional bagi kaum Melayu iaitu baju kurung dan baju Melayu. Baju kurung adalah sejenis baju longgar yang labuh, kadangkala hingga ke lutut dan dipadankan dengan kain panjang yang berlipat tepi. Baju kurung juga boleh digandingkan dengan kain tradisional seperti songket atau batik. Lazimnya pakaian ini digunakan dengan kain selendang atau tudung kepala. Baju Melayu. Baju Melayu merupakan kemeja longgar yang dipakai dengan seluar panjang. Pakaian ini selalu digandingkan dengan kain samping yang diikat di bahagian pinggang. Kedua ialah tarian tradisional kaum Melayu, Zapin. Zapin dipercayai dibawa oleh mubalik-mubalik dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15. Pada permulaannya hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini, tapi kini ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita. Instrumen yang terlibat pula ialah biola, marwas dan gambus. Tarian tradisional kaum Melayu yang kedua adalah silat. Silat adalah suatu seni bela diri dari semenanjung tanah Melayu tersebar ke Thailand Selatan dan Indonesia. Pergerakan silat terbahagi kepada bunga yang sesetengahnya perguruan menganggapnya sebagai pergerakan seolah-olah tarian yang digelar juga seni atau tari. Tetapi sebenarnya adalah langkah untuk memusatkan tenaga atau mengumpul tenaga atas tubuh badan seorang pesilat. Pakaian tradisional kaum Cina adalah Cheongsam, mempunyai leher yang tinggi, butang di bawah bahagian bahu, bentuk yang sendat di pinggang dan belahan di kiri dan kanan kain. Pakaian ini selalunya diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain lembut. Samfu juga merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki dan wanita Cina. Samfu bermaksud baju dan seluar dan yang diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau sekadar bunga-bungaan halus. Seterusnya adalah tarian tradisional bagi masyarakat Cina. Tarian Singa dan tarian Naga merupakan tarian tradisional bagi masyarakat Cina. Bagi tarian Singa, tarian ini dipersembahkan ketika perayaan Hari Tahun Baru Cina. Tarian ini juga sebuah tarian bersemangat yang sentiasa diiringi paluan gedang tagu Cina dan simbal serta memerlukan keberanian dan penataan gerak tarian yang tepat di antara penari-penarinya. Bagi tarian Naga, tarian ini dipersembahkan ketika sambutan Tahun Baru Cina juga dan dipercayai membawa tuah dan kekayaan bagi tahun yang baru. Tarian Naga ini juga memerlukan seramai 60 orang. Pakaian tradisional untuk kaum India terdapat pelbagai bidang, antaranya ialah sari. Sari merupakan sebidang kain berukuran 5 hingga 6 ela panjang, dipadankan dengan kain dan yang berwarna seakan-akan kain sari tersebut. Kain sari ini dililit pada badan dengan bahagian hujungnya yang bersulam diletak di atas bahu kiri. Kain dalam berfungsi menyokong kain sari tersebut dari terlucut. Selain itu, terdapat pakaian salwar kamis atau baju Punjabi suit. Baju Punjabi suit ini terdiri daripada blaus panjang yang dipadankan dengan seluar yang longgar atau ketat serta tudung kepala yang sesuainya. Pakaian tradisional untuk kaum lelaki pula merupakan kurta. Kurta merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki India di majlis-majlis rasmi. Kurta terdiri daripada kemeja panjang yang sampai ke lutut dan lazimnya diperbuat daripada kain kapas atau linen. Tarian Kathak. Tarian Kathak berasal daripada negeri Uttar Pradesh dan Rajasthan.
Kathak dikenali sebagai Brajras. Tarian ini diadakan selepas berdoa kepada Tuhan Ganesha, iaitu Ganesha Vandana, dan muzik digubah berasaskan lirik seperti tumri, derdra, ghazal dan kavita. Tarian klasik India merupakan gabungan antara unsur pemujaan dan luahan perasaan yang mendalam dalam diri seorang manusia. Dalam tarian ini terdapat Devadsis yang dianggap suruhan Tuhan yang menarikkan sejenis tarian memuja dikenali sebagai Bharatanatyam Mahari. Pengasas Odissi tradisional dan Maripi Manipuri juga berasal dari kuil. Refleksi yang saya dapat daripada tajuk ini ialah masyarakat di Malaysia terdiri dari pelbagai etnik dan masing-masing mempunyai agama, kebudayaan, bahasa dan adat resam tersendiri. Oleh yang demikian, kita sebagai manusia yang bertamadun dilarang untuk memandang rendah dan memperlekehkan agama dan budaya kaum lain. Setelah itu, kita digalakkan untuk mendalami agama dan budaya setiap kaum yang lain. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan selain mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Melalui pembelajaran ini, saya memahami perbezaan budaya dan adat resam di negara kita kerana negara kita terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, India, Cina dan sebagainya. Kita juga merayakan pelbagai perayaan yang berbeza. Menyambut perayaan bersama menjadi satu platform untuk merapatkan jurang antara kaum yang berbeza. Jika berlakunya huru-hara dan konflik antar kaum, negara kita akan berada dalam kerugian. Maka semua etnik ini hendaklah bersatu padu untuk membina negara yang aman, damai dan harmoni. Perpaduan harus diberi penekanan dan keutamaan dalam setiap agenda perdana negara. Semua pihak perlu bekerjasama bagai awal dengan tebing agar nilai perpaduan terus terpelihara dari masa ke masa. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Malah, sekiranya masyarakat memandang enteng isu perpaduan ini, tidak hairanlah sekiranya negara Malaysia bakal menjadi kucar-kacir. Bak kata pepatah, pecah telur sebiji habis telur sesangkak. Dengan ini, saya dapat mempelajari tentang kepentingan untuk memahami adat istiadat semua kaum dan saling menghormati antara satu sama lain. Perpaduan haruslah dipelihara agar semua kaum dapat menanam sikap cinta akan negara dalam diri sendiri. Daripada sikap ini, pelbagai etnik yang terdapat di Malaysia dapat hidup bersatu padu dan maju dalam semua bidang. Refleksi untuk saya ialah saya mempelajari tentang berapa pentingnya memelihara kaum dan budaya di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana negara kita terkenal oleh orang luar sebab keunikan etnik dan budaya yang terdapat. Oleh itu, ia sangat penting untuk rakyat supaya menjaga keutamaan rakyat tanpa mengira kaum dan mengenal pasti sejarah kebelakangan setiap etnik dan memberikan kehormatan kepada mereka. Terima kasih.